Rupanya ini mesej sebenar. Hoi hoi ya hoi. Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail di Istana Arau baru-baru ini. Menurut Anwar, lawatannya ke negeri sebagai langkah menjunjung kasih terhadap Raja-Raja Melayu kerana membantu menyelesaikan kemeluk kerajaan tergantung pasca pilihan raya umum ke-15. Selepas sesi menghadap, beliau menghadiri Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam Perlis di Kangar. Hadir sama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad dan lebih 1,200 kaki tangan awam di negeri berkenaan. Kedatangan Anwar disambut Menteri Besar Perlis yang sikapnya jauh berbeza jika dibandingkan dengan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Malah Muhammad Shukri turut menyampaikan kata-kata aluan dalam program tersebut dan berkata pihaknya memerlukan perhatian yang serius. Namun saya percaya dengan ketinggian budi pekerti yang amat berhormat, negeri Perlis tidak akan ditinggalkan di dalam agenda pembangunan negara, ujarnya. Dan juga berharap tetamu yang datang dan terhormat iaitu Anwar Ibrahim membawa khabar gembira. Sementara itu dalam ucapannya mengenai hubungan antara negeri Perlis dan Kerajaan Persekutuan, Anwar berkata hubungan kedua-dua pihak boleh dieratkan meskipun berlainan fahaman politik. Anwar berjanji Kerajaan Perpaduan yang dipimpinnya tidak akan meminggirkan Perlis walaupun Perikatan Nasional dalam kempen pilihan raya lalu telah mentohmah Pakatan Harapan dengan pelbagai dakwaan yang tidak benar. Menariknya, hampir keseluruhan kandungan ucapan Perdana Menteri ialah berkisar mengenai accountability dan ketelusan dalam tabik urus sektor awam. Menurut beliau, sistem pengurusan boleh diurus, diatur dan dasar mesti dilaksanakan dengan baik. Bahawa negara ini kalau mahu ada upaya untuk meningkat, mengangkat martabat, harakat, derajat umat dan negara, kita memerlukan kesepakatan, kata Anwar. Mungkin kerana kepimpinan, negara tidak dapat menyalahkan kekuatannya. Kata Anwar, budaya rasuah bukan hanya tertumpu kepada ketua di peringkat atasan semata-mata, namun turut melibatkan keseluruhan sistem bagi sesebuah organisasi atau jabatan di dalam kerajaan itu sendiri. Menurut beliau, keseluruhan sistem yang lemah menyebabkan suasana demokrasi gagal untuk disuburkan. Berikutan, setiap pihak tidak mempunyai sikap bertanggungjawab. Seluruh sistem itu menjadi lemah. Dan para pemikir pun terlibat. Lebih ramai yang menjadi pemikir lesu dan mengampu daripada yang berani mengungkapkan pandangan. Sebab itu suasana bebas yang kita ungkapkan sebagai demokrasi lah. Itu saya selalu tekankan, termasuk ada pidato di Jakarta baru-baru ini, dengan apa yang disebut sebagai democratic accountability. Yes, demokrasi. Tapi mesti ada pertanggungjawaban. Tegasnya, Anwar berkata langkah kemasukan seorang atau dua orang ke dalam penjara tidak menjadi pengajaran dan bukannya penyelesaian utama bagi isu rasuah di negara ini. Beliau mendedahkan hampir tiap kontrak besar ketirisan komisen yang sebenarnya rasuah berlaku begitu besar. Budaya ini sememangnya merunsingkan kita semua dan saya bimbang sekiranya ia akan menjalar sehingga ke peringkat bawah. Bayangkan setelah negara kita dihebohkan dengan kes berskala besar, namun masih ada lagi isu-isu yang berkaitan rasuah berlaku, katanya. Tambah Anwar, beliau berharap agar semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing dan bersepakat dalam membantu memulihkan semula negara daripada terpalit dengan budaya rasuah ini. Tegas Anwar, projek-projek baharu di negeri-negeri yang beliau lawati termasuk Perlis tidak akan diumumkan tanpa penelitian proses yang sangat ketat dan berapi dijalankan. Sebaliknya, beliau berkata ia mesti dikaji dengan mendalam dan mesti mendapat persetujuan semua pihak termasuk di peringkat agensi yang berkaitan supaya projek-projek baharu yang bakal diumumkan dapat dilaksanakan dengan mengangkat prinsip ketelusan dan keberkesanan. Anwar berkata dalam program Jana Wibawa, dana yang diperuntukkan pergi ke akaun lain. Untuk rekod, Jana Wibawa merangkumi projek-projek peruntukan besar sejak era Tan Sri Mahathir Mak Yassin sebagai Perdana Menteri. Dalam kes ini, projek dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera tertentu dengan penuh kerahsiaan, khususnya semasa perisytiharan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru, apa yang dapat diperhatikan menerusi ucapan pengerusi Pakatan Harapan ini, lagu Hoi Hoi Ya Hoi, siapa sokong penyamun, hoi bangun yang
selama mengelamun, bukan hanya untuk penyamun One Malaysia Development Berhad 1MDB, tetapi kepada seluruh sistem yang membenarkan samun itu berlaku. Penyamun masih berada di tempat-tempat tertentu, malah ada yang masih menerima pujian-pujian daripada pentaksubnya. Justru rumusan bahawa penyamun itu hanya yang terbabit dengan 1MDB atau pemimpin UMNO adalah amat simplistik. Hakikatnya, rasuah tidak berhenti walaupun skandal 1MDB terbongkar di negara ini dan di peringkat antarabangsa. Maknanya di sini bila seluruh sistem sudah berhenti berfungsi secara telus dan accountable, maka negara tidak akan bergerak menuju kemajuan. Semua rakyat Malaysia mesti ada iltizam untuk berubah dan bersama melakukan yang terbaik agar negara ini kembali bangkit dan makmur demi kesejahteraan kita dan masa depan anak cucu kita.